Nasional 8 edisi 15 April, paparan-paparan utama yang menanti anda malam ini. Kematian kanak-kanak belum disahkan H1N1. Harga pakej jalur lebar serendah RM25. Dan KWSP jamin ambil kira kepentingan ahli. Untuk paparan penuh, terus setia bersama saya, Fatin Hidayat Ghazali dan Hani Muhili dalam Nasional 8. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP memberi jaminan segala pindaan atau keputusan yang dibuat mengambil kira kepentingan ahli. Justru pengurus dana pencen terbesar di Malaysia itu akan memulakan program interaksi bersama pihak berkepentingan dan ahlinya mulai 20 April ini bagi membincangkan langkah menaikkan umur pengeluaran penuh. Dalam satu kenyataannya, KWSP berkata program itu meliputi penambahbaikan terhadap perkhidmatan semasa yang ditawarkan KWSP. Orang ramai boleh mendapatkan maklumat mengenai cadangan dan pilihan di laman web MyEPF www.kwsp.gov.my mulai Isnin 20 April. Ahli KWSP boleh memberi pandangan dan komen berkaitan cadangan dan pilihan itu melalui platform iAccount yang selamat dan sulit mulai 21 April. Orang ramai memberi reaksi pelbagai berhubung cadangan pelanjutan had umur pengeluaran wang kumpulan Wang Simpanan Pekerja kepada 60 tahun. Bagi pandangan saya, kebaikan tu ada sekiranya berlaku kerjaan dia sampai umur 60 tahun. Jika pekerjaan dia melibatkan umur 55, adakah umur 55 tu dia boleh dikeluarkan? Bukan kita tak setuju lah kan. Sepatutnya kalau boleh lagi awal lah kan. Sebab kalau dah umur 60 baru dapat, boleh guna untuk apa lagi? Macam kami, ialah ada keluarga, ada apa kan. Lebih lah rasa dia kalau boleh keluar lebih awal daripada tu kan. So I still believe 55 is much more better because they actually can withdraw and use the money for themselves or clear off whatever balance debts they have. Because 60 is a bit too old for them to, they might not even, they don't live up to 60. Okay, as much as I know my own family members, father, uncles, they don't even reach up to 55. Orang ramai tidak perlu panik dengan kes kematian kanak-kanak berusia 10 tahun di Melaka yang disyaki terkena jangkitan influenza H1N1. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam menegaskan ketika ini H1N1 bukan wabak yang membahayakan penduduk. Kita tak tahu, walaupun di hospital mereka telah periksa secretions, iaitu cecair yang keluar yang ada di dalam the endotracheal tube, iaitu tube yang telah dimasukkan dalam saluran nafas itu. Mereka dah ambil sampel dan buat pemeriksaan, dan melalui itu mereka telah mengesahkan H1N1. Tetapi mereka tak buat pemeriksaan kepada the spinal fluid, iaitu cecair ada di dalam sistem the central nervous system itu daripada otak ke spinal cord, untuk pastikan bahawa ada ke ianya penyakit di otak itu pun ada H1N1. So we don't know. That's not confirmed yet. Could be or could be two different problems. Could be the brain infection is a masalah yang lain jenis. The H1N1 is a chest infection. So itu is difficult for us to prove now. No? Pada satu sidang media khas di Putrajaya, Datuk Seri Dr. Subramaniam berkata tiada keperluan bagi mana-mana negara untuk melaporkan kejadian kes kepada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Justru masyarakat perlu mengamalkan langkah mudah bagi mencegah penularan jangkitan influenza. Mengulas satu kes kematian yang disyaki jangkitan penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD, Kementerian masih menunggu keputusan dari Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan Sungai Buloh. Peratus kehadiran murid ke Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Cianci di Plentong, Johor menurun antara 4 hingga 5%. Ekoran kematian seorang murid tahun 1 selepas disyaki dijangkiti penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD. Menurut guru besar sekolah tersebut, Peh Hun Kei,
Selain mengadakan mesyuarat bersama Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, pihak sekolah juga mengadakan gotong royong membersihkan kawasan sekolah. Murid-murid juga diwajibkan mencuci tangan 2 kali setiap hari semasa sesi persekolahan. Hantar murid ke sekolah sebab segala precaution, langkah-langkah pencegahan kami sudah lakukan dengan sepenuhnya, mana ada lebih. Jadi supaya mereka tidak menjelaskan pelajaran anak-anak mereka lah. Okey, kami akan berhenti kalau anak dia kalaulah demam, kita akan kontak mereka. Semalam 12 pelajar sekolah berkenaan dikesan mempunyai simptom sama selepas diambil sampel klinikal mereka. Harga pakej asas jalur lebar mudah alih akan dikurangkan sebanyak 14%, manakala pakej asas perkhidmatan tetap diturunkan kepada 57%. Dengan ini, pengguna akan menikmati harga serendah RM25 bagi 1 GB yang ditawarkan syarikat telekomunikasi utama tempatan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik berkata pengurangan harga itu akan berkuat kuasa dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Bagi perkhidmatan tetap melibatkan syarikat telekomunikasi Telekom Malaysia TM dan Time, pelanggan akan menikmati pakej serendah RM38 sebulan untuk 1 MB sesaat, penggunaan data percuma sehingga 1 GB. Selain harga, aspek penting juga adalah mengenai kualiti. Dalam hal ini kita akan bekerjasama dengan pihak industri bagi melihat semula pelaburan mereka dalam meningkatkan keupayaan rangkaian. Ini perkara yang perlu kita bincangkan bersama. Apa makna murah, tiba-tiba semuanya perlahan, semuanya terhenti, semuanya berlaku perkhidmatan yang tidak memuaskan. Jadi ertinya mereka perlu menambahkan pelaburan mereka dari segi infrastruktur. Ya. Datuk Seri Ahmad Syabri bercakap dalam sidang media khas di kementeriannya di Putrajaya. Tambah beliau, penghasilan jalur lebar yang mampu milik untuk kedua-dua perkhidmatan mudah alih dan tetap akan lebih memudahkan orang ramai menggunakan internet. Ujarnya lagi dengan pelaksanaan GST ke atas perkhidmatan komunikasi termasuk kad tambah nilai prabayar, pengurangan kos untuk perkhidmatan mudah alih dan tetap dapat mengimbangi GST yang berkaitan dengan perkhidmatan komunikasi. Pencarian permukaan dasar laut pesawat MAS penerbangan MH370 di kawasan terpencil di Lautan Hindi mungkin selesai bulan depan. Pusat Koordinasi Agensi Bersama JACC Australia dalam kenyataan memaklumkan pencarian meliputi 61% kawasan. Sasaran untuk menamatkan semua kawasan pencarian pada Mei ini bergantung kepada keadaan kapal, peralatan dan cuaca. Kapal Fugro Discovery kini berada di kawasan carian dan sedang menjalankan operasi mengalami gangguan disebabkan kabel bekalan kuasa pada hari kedua misi. Masalah berkenaan sudah diatasi dan operasi mencari disambung semula pada malam 12 April. Manakala kapal Go Phoenix dan Fugro Equator dijangka tiba esok dari pelabuhan Fremantle. MH370 hilang daripada imbasan radar pada 8 Mac tahun lalu semasa dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing bersama 227 penumpang dan 12 anak kapal. Dalam perkembangan lain, Wisma Putra akan mengeluarkan 67 lagi warga Malaysia dari Yaman hari ini. Kesemua mereka dijangka tiba di Kuala Lumpur menerusi penerbangan komersil. Mereka dipindahkan melalui jalan laut dari Aden ke pelabuhan Djibouti sebelum diterbangkan ke Jeddah dengan pesawat tentera udara Diraja Malaysia. Turut sama 3 warga Thailand dan 85 warga Indonesia. Sehingga kini 496 pelajar Malaysia sudah dipindahkan dari Sana'a, Hodeidah, Aden dan Hadramaut. Wisma Putra berkata operasi pemindahan tambahan akan dilakukan dalam beberapa hari lagi. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX memohon agar kerajaan menimbang untuk menyemak semula kenaikan gaji penjawat awam sebanyak 35% tahun ini. Menurut Presiden QPEX Datuk Aziz Muda, kali terakhir kenaikan gaji disemak pada 1991. Berlainan daripada janji yang diberi kerajaan sebelum ini untuk menyemak kenaikan gaji 5 tahun sekali.
Menurut Datuk Aziz, memandangkan tekanan kos sara hidup yang dihadapi ketika ini, kerajaan perlu memperbaiki, menjadualkan semula menimbang kenaikan gaji, allowance dan insentif penjawat awam. Pencapaian produktiviti sektor awam di negara kita ini telah pun melonjak begitu tinggi. 7 lebih tinggi daripada jumlah kenaikan gaji lah, kadar upah. Disampai masanya kerajaan kena mulakan segera untuk semakan gaji baru, menggantikan SBPA. Beliau menjelaskannya selepas Majlis Perhimpunan Penjawat Awam dan Taklimat Isu-Isu Semasa di Pusat Konvensyen CIDB di Ibu Negara. QPEX turut meminta semakan gaji dipercepat setiap 3 tahun sekali kerana kenaikan kos sara hidup semakin membebankan setiap tahun selaras dengan ekonomi global. Allowance kos sara hidup KOLA harus diselaraskan. Selain kerajaan perlu mengkaji semula semua allowance yang sudah lama tidak disemak mengikut peredaran masa. Minggu lepas, Persidangan Dewan Rakyat yang bersidang hingga 4 pagi meluluskan kenaikan allowance ahli parlimen 30 hingga 40%. Dalam pada itu, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA diminta menimbang semula keputusan untuk menamatkan kontrak hampir 50,000 pegawai kontrak yang berkhidmat di sektor awam akhir tahun ini. Beri peluang yang sudah berada dalam kontrak ini mengisi kekosongan. Ada 780-100,000 setiap tahun kekosongan. Berilah ambil sikit peluang mereka yang bekerja ada experience. Apa salahnya? Keputusan JPA untuk tidak menyambung kontrak itu bakal memberi kesan buruk kepada politik, ekonomi dan sosial negara. Bilangan pegawai kontrak dalam sektor perkhidmatan awam mencecah 47,728 orang setakat 31 Januari lalu. Dalam sektor perkhidmatan awam, Contract of Service mengguna pakai skim perkhidmatan, grade dan kadar gaji yang ditetapkan, manakala Contract for Service pula tidak mengguna pakai sebarang skim perkhidmatan, grade jawatan, kadar gaji serta sebarang peraturan yang ditetapkan. Pensyarah didakwa tidak patuhi GST. Laporannya seketika nanti. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menerima kunjungan hormat Setiausaha Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC Tan Sri Iyad Amin Madani di Perdana Putrajaya. Pertemuan itu sebahagian daripada atur cara Tan Sri Iyad Amin sempena lawatan rasmi 3 hari ke Malaysia bermula semalam. Tan Sri Iyad Amin bersama delegasinya meluangkan masa 30 minit bertemu Datuk Seri Najib. Perjumpaan berprofil tinggi itu antara lain membincangkan isu penting berkaitan status perjanjian damai di selatan Filipina yang diusahakan Malaysia. Menurut kenyataan Kementerian Luar, lawatan itu mencerminkan komitmen berterusan Malaysia berperanan aktif dalam OIC dan dedikasinya dalam menangani isu-isu dan cabaran yang dihadapi umat Islam. Lawatan itu adalah yang pertama ke Malaysia sejak menyandang jawatan tersebut pada Januari tahun lalu. Ketua Pengarah Unit Penyelarasan Pelaksanaan UPP Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Shukri Mohamad Saleh dilantik sebagai Ketua Setiausaha Sulit kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkuat kuasa esok. Perkara itu dimaklumkan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah dalam satu kenyataan. Pelantikan Tan Sri Shukri menggantikan Allahyarham Dato' Azlin Alias yang terkorban dalam kejadian helikopter terhempas di Semenyih 4 April lalu. Tan Sri Shukri, 60 tahun, sudah berkhidmat dalam perkhidmatan awam lebih 37 tahun. Beliau mula menyertai perkhidmatan pegawai tadbir dan diplomatik pada 19 September 1977. Tan Sri Shukri berkelulusan ijazah sarjana dalam bidang pengajian dasar sosial dari University of Hull, Britain dan ijazah sarjana muda dalam bidang sains politik Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Antara jawatan yang pernah disandang Tan Sri Shukri termasuk penolong Setiausaha Kementerian Pertahanan dan Setiausaha Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri Sabah. Sementara itu, Ketua Pengarah Unit Pemulihan Pasca Banjir JPM Datuk Ahmad Zaki Anros Muhammad Yusof dilantik sebagai Ketua Pengarah UPP berkuat kuasa esok.
Hasil hubungan strategik dengan Pejabat Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNESCO Jakarta membolehkan Kuala Lumpur berkolaborasi dalam projek Kuasa Budaya sokongan pengurusan berasaskan komuniti dan pembangunan mapan tapak warisan dunia di Asia Tenggara. Margaret Gambang melaporkan dari Paris. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata projek ini diharap dapat menghasilkan panduan untuk mewujudkan pelancongan mapan. Ini selaras prinsip UNESCO untuk menyediakan, meningkatkan dan menyatukan aspek persekitaran, ekonomi dan sosial sebagai sebahagian pembangunan negara. The significance of art and culture is omnipresent as it is the very manifestations of civilization. The inculcations of culture in education provides a sense of belonging and connectedness with the community while maintaining close links to its roots and identity. It is also, in the Malaysian context, a bastion of tolerance and mutual understanding where diversity is acknowledged, respected and celebrated. Beliau berucap pada malam persembahan Gala Budaya Warisan Tidak Ketara Malaysia di Ibu Pejabat UNESCO Paris. Dalam pada itu, beliau mengakui berlaku peningkatan kemusnahan warisan budaya akibat pergolakan sosial, agama dan politik. Ia menjejaskan nilai sejarah, identiti dan peradaban yang membangkitkan rasa kurang senang. Dalam konteks Malaysia, kepelbagaian budaya yang dimiliki negara adalah kekayaan intelek yang tidak dapat ditukar ganti. Ia bukti persefahaman bersama yang telah dikongsi sekian lama. Justru kebinasaan seni dan artifak dianggap satu serangan kepada sejarah negara. Justru usaha membentuk kembali kehidupan aman dengan nilai perkongsian perlu dipromosikan secara aktif supaya memberi kesan positif dalam pembangunan negara. Dalam kesedaran itu, Malaysia akan terus melindungi dan meningkatkan budaya warisan serta menjadikan agenda UNESCO sebagai keutamaan. Keunikan budaya dan juga warisan negara kita, khususnya warisan tidak ketara, pastinya menjadi sesuatu yang amat menarik untuk dipertontonkan kepada khalayak di luar negara, apatah lagi di bumi Paris ini. Apa yang pasti, ia memberikan satu lagi gambaran bahawa masyarakat umum juga amat meminati dan juga menghargai seni tidak ketara yang dimiliki oleh Malaysia. Margaret Gambang bersama jurukamera Aslah Aswan untuk TV1. MCA yakin dapat meningkatkan sokongan masyarakat Cina terhadap parti itu sekaligus membantu Barisan Nasional BN untuk menang di kedua-dua pilihan raya kecil iaitu Permatang Pauh dan Rompin. Walaupun PRK kali ini bakal berdepan pelbagai isu besar, namun naib Presidennya Datin Paduka Chew Mei Fan yakin ia dapat dicapai dengan pelbagai pendekatan dan aktiviti bersama rakyat. Sokongan dari kaum Cina di Pulau Pinang akan meningkat, tetapi berapa peratusnya kita tak pasti, dan memandangkan kerana ada isu-isu seperti GST dan semua, ini adalah satu cabaran yang amat besar, tetapi kita yakin dengan keadaan kalau kita bergerakkan semua, kita tumpu semua perhatian di kawasan ini, kita akan dapat meningkatkan lebih sokongan dari pengundi Cina. Bercakap di lobi Parlimen, beliau memberi jaminan MCA akan mendekati masyarakat Cina kawasan tersebut dan membantu mereka daripada aspek kebajikan sekiranya memerlukan bantuan. 12 Mei depan ditetapkan sebagai keputusan permohonan pencelah dalam prosiding semakan kehakiman bagi MIC mencabar keputusan pendaftar pertubuhan ROS yang mengarahkan pemilihan semula parti itu. Hakim Mahkamah Tinggi Bahagian Rayuan dan Kuasa-Kuasa Khas Datuk Asmabi Mohamad menetapkan tarikh itu berdasarkan beberapa permohonan pencelah. Dua pemohon tersebut adalah Naib Pengerusi MIC Datuk M. Saravanan dan anggota Jawatan Kuasa Kerja Pusat CWC S. Anandan. Permohonan dibuat 2 April lalu setelah Presiden MIC Datuk Seri G. Palanivel dan beberapa pemimpin MIC memfailkan permohonan semakan kehakiman pada Februari. Datuk Seri G. Palanivel dan beberapa pemimpin MIC memfailkan permohonan tersebut dengan menamakan ROS dan Menteri Dalam Negeri masing-masing sebagai responden pertama dan kedua. Mereka juga memohon pengisytiharan keputusan Mesyuarat Agung Tahunan MIC pada 30 November 2013 adalah sah dan
berkuat kuasa. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK hari ini memaklumkan sejumlah 18 kes direkodkan semasa pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Menurut Ketua Setiausaha KPDNKK, Datuk Seri Alias Ahmad, antara kes itu melibatkan harga untuk setengah piring kerang di sebuah restoran di Subang Jaya, Selangor dijual dengan harga RM7.50 berbanding RM3 sepiring sebelum pelaksanaan GST. Selain itu, terdapat kes melibatkan harga kad tambah nilai prabaya, harga barangan elektrik serta harga makanan termasuk sayur-sayuran di Melaka dan Pulau Pinang. Kita kumpulkan notis untuk dia menjawab 3 hari. Dia tak menjawab dan kita akan pesu kepada mahkamah. Kita bawa order mahkamah. Datuk Seri Alias menyatakannya pada sidang media mengenai pelaksanaan GST di Putrajaya. Dalam pada itu, KPDNKK juga akan memulakan siasatan di bawah Akta Persaingan 2010. Ia berkaitan mana-mana hotel atau restoran yang mengenakan caj perkhidmatan secara pakatan pada kadar 10%. Seorang pensyarah universiti dibebaskan dengan jaminan mahkamah selepas didakwa atas kesalahan tidak mematuhi peraturan pelaksanaan GST. Antara kesalahan yang dilakukan pensyarah berusia 34 tahun itu termasuk tidak memaparkan nombor pendaftaran GST pada resit bayaran. Kesalahan dilakukan di sebuah restoran di Setia Alam, Shah Alam, Selangor. Pensyarah berkenaan yang juga pemilik bersama restoran itu ditahan tengah hari semalam. Penolong kanan pendaftar mahkamah Syajarah Tudur Abdul Rahman membebaskan suspek atas jaminan mahkamah atas faktor suspek punya komitmen ke atas tugasnya sebagai pensyarah selain mempercayai beliau tidak akan melarikan diri. Kes didakwa di bawah Seksyen 33(2)(b) Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014. Jika sabit kesalahan boleh didenda maksimum RM30,000 atau penjara 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Akta Pencegahan Rasuah 2009 akan dipinda melibatkan aspek pengisytiharan harta saraan lebih daripada pendapatan dan tajaan dana politik. Pindaan akan dibentangkan di Parlimen secepat mungkin bagi mengukuh, menyemak dan menambah baik kuasa perundangan. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Bahagian Pencegahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Mustafa Ali berkata, beberapa inisiatif baharu juga akan diperkenal. Dalam satu temu bual bersama RTM, Datuk Mustafa menjelaskan penambahbaikan itu menjadi kaedah kepada SPRM bertindak segera dengan peruntukan undang-undang. Yang membuat Perdana Menteri sendiri misalnya telah membuat sasaran dalam soal CPI, Corruption Perception Index itu sendiri. Kalau tahun ini kita berada, tahun lepas maksud saya 2014, kita berada tangga 50 daripada 175 negara yang dikajikan, satu tangga yang boleh katakan agak baik, tetapi Perdana Menteri sendiri telah meletakkan tangga 30 sekurang-kurangnya sehingga kepada tahun 2020. Ini merupakan satu sasaran, satu orang kata gagasan supaya peningkatan usaha dan selain daripada inisiatif, tetapi penglibatan semua pihak yang diperlukan dalam soal ini. SPRM juga akan mengemukakan cadangan bagi mewujudkan sebuah tribunal bagi urusan pelantikan dan penamatan jawatan Ketua Pesuruhjaya SPRM. Penubuhan 2 jabatan baharu oleh Polis Diraja Malaysia PDRM tahun lalu antara inisiatif kerajaan di bawah bidang keberhasilan utama negara NKRA mengurangkan jenayah dalam program transformasi kerajaan GTP. Penubuhan Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKK dan Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS menjadi penambahbaikan kepada keselamatan masyarakat. Setelah mencatat keputusan memberangsangkan dalam GTP Fasa 1, NKRA mengurangkan jenayah tahun lalu menyaksikan kesinambungan pelaksanaan inisiatif mencegah jenayah. NKRA di segi jenayah menurun, tetapi dia tidak mendadak. Kita mengharapkan supaya kalau boleh dia menurun lebih cepat. Kita yakin bahawa dengan gerak kerja
ataupun tindakan yang tegas pihak polis dapat mengawal, dan kita harap juga berlakunya penurunan yang banyak ataupun drastik dalam soal jenayah negara kita ini. Penubuhan JIPS adalah usaha PDRM meningkatkan integriti pasukan sekaligus mengukuhkan kepercayaan masyarakat terhadap polis. Ia bagi memastikan persepsi orang ramai yang sering mengaitkan anggota polis dengan gejala penyalahgunaan kuasa dapat dihapuskan. Polis juga akan mengadakan integrity testing untuk pegawai-pegawai baru dan untuk jabatan-jabatan tertentu. Jadi saya jabatan-jabatan high risk tertentu. Sebab kalau kita ikut General Corruption Barometer 2013 sebelum ni, polis merupakan satu organisasi yang paling atas, paling korup, paling rasuah. Tetapi pada tahun 2014, kajian yang dibuat oleh Transparency International Malaysia mendapati bahawa polis telah jatuh nombor 2. Yang pertama telah dimiliki oleh politik. NKRA membanteras rasuah turut mencatat pencapaian positif tahun lalu. Dalam indeks persepsi rasuah CPI yang dikeluarkan pada Disember lalu, Malaysia memperbaiki kedudukan iaitu ke-50 daripada 175 buah negara seluruh dunia. Apabila kita melihat kedudukan kita pada tahun 2013 di tangga ke-53 dan pada tahun 2014 tahun lepas, kita telah berjaya meningkat ke tangga 50. Di mana of course kedudukan ini memperlihatkan bahawa bukan saja kedudukan itu tetapi skor yang diperolehi oleh negara, iaitu meningkat daripada 5 tahun 2013 kepada 50% kepada 52% tahun 2014. Petunjuk ini memperlihatkan bahawa inisiatif yang telah diusahakan oleh SPRM khususnya, kerajaan amnya bersama dengan sokongan dan dukungan masyarakat pelbagai lapisan. Tahun 2014 adalah tahun terakhir dalam fasa 2 GTP. Bermula tahun ini sehingga 2020, GTP memasuki fasa terakhir dan pencapaiannya menjadi harapan rakyat. Laporan tahunan GTP 2014 akan dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada 28 hari bulan ini. Ia akan menjadi petunjuk prestasi kerajaan dalam usaha untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat sekaligus membawa Malaysia ke status negara maju pada tahun 2020. Laporan Fazrik Kamarudin. Sidang Dewan Negara hari ini mempersoal kelewatan pemindahan AirAsia ke Terminal 1 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu KKIA. Pemindahan itu sepatutnya berkuat kuasa pada 1 Januari lalu, sama seperti syarikat penerbangan tambang murah yang lain. Namun AirAsia telah menangguhnya dengan menetapkan 3 syarat kepada kerajaan sebelum berpindah. Tindakan tersebut mengundang rasa tidak puas hati ahli parlimen yang menyifatkan kepimpinan syarikat penerbangan itu sebagai angkuh. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Abdul Aziz Kaprawi, AirAsia mahu dibenarkan mengguna sistem daftar masuk penumpang sendiri dan meminta caj perkhidmatan penumpang sebanyak RM32 dikekalkan. Proses rundingan bersama AirAsia dan pihak Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB masih dijalankan untuk mencapai persetujuan yang adil bagi semua pihak. AirAsia pernah melakukan perkara sama tahun lalu ketika enggan berpindah dari Terminal Penerbangan Tambang Murah LCCT ke Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2 KLIA 2. Di kalangan tokoh-tokoh perniagaan yang telah berjaya, the so-called dengan izin multi-millionaires, semasa mereka ingin memulakan perniagaan, mereka cukup baik dan akuh pada kerajaan. Tetapi setelah mereka berjaya di dalam perniagaan, mereka menjadi begitu bongkak dan ego. Apakah sebab yang menyebabkan AirAsia tidak mahu mengikut arahan kerajaan walhal orang lain begitu menerima dan akuh? AirAsia membuat beberapa permintaan. Seperti saya sebutkan tadi, minta supaya passenger service charge yang murah. Tetapi syarikat penerbangan lain semua bayar RM65. Jadi kalau kita bagi AirAsia lebih murah, dianya macam tidak adil, dan pihak yang lain pun
akan komplain ataupun minta dengan kerajaan kenapa dia dapat keistimewaan. Jadi sebab itu sekarang pihak kerajaan sedang berunding untuk memberikan sedikit rebate atas dasar perpindahan ke tempat yang baru. Kerajaan akan menetapkan tarikh baharu dalam masa terdekat bagi syarikat penerbangan murah itu memindahkan operasinya ke Terminal 1 KKIA yang siap sepenuhnya pada Oktober 2014. Arahan pemindahan tersebut berdasarkan keputusan laporan Ketua Audit Negara Bilangan 1 tahun 2014 dan keputusan Majlis Ekonomi yang dipengerusikan Perdana Menteri pada 13 Jun 2011 dan 11 Jun 2012. Garis panduan ke atas setiap koperasi telah pun diwujudkan bagi menghindari kegiatan operator skim cepat kaya berselindung di sebalik operasi koperasi. Garis panduan yang dilaksana Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM itu termasuk mengetatkan pengambilan simpanan khas dan deposit atau penerimaan pinjaman yang berkuat kuasa pada 5 Mei 2010. Kita mewajibkan mana-mana koperasi yang ingin menjalankan aktiviti perumahan supaya memasukkan peruntukan bagi pelaksanaan aktiviti ini dalam undang-undang kecil koperasi. Dan yang ketiga, kita bertindak segera di atas aduan dan maklumat yang diterima. Suruhanjaya akan membuat risikan di atas mana-mana koperasi yang disyaki menjalankan atau digunakan sebagai alat untuk menjalankan skim cepat kaya. SKM melaksanakan pemeriksaan di bawah Seksyen 64 Akta Koperasi 1993 dan siasatan di bawah Seksyen 45 Akta SKM 2007 kepada mana-mana koperasi yang disyaki terlibat dalam skim tersebut. Sekiranya mana-mana koperasi didapati bersalah, SKM akan mengeluarkan perintah bertulis berdasarkan Seksyen 69 Akta SKM 1993. Tindakan kompaun akan dikenakan terhadap anggota lembaga koperasi itu dan pembatalan pengoperasian koperasi yang terlibat. Mana-mana pelajar dan kedai buku yang didapati menyalahgunakan voucher buku 1 Malaysia BB1M akan disenarai hitam. Bagi memudahkan pelaksanaannya, Kementerian Pendidikan meminta kerjasama semua pihak untuk membuat aduan jika mendapati ada penyalahgunaan berlaku. Kementerian Pendidikan telah mengagihkan garis panduan penggunaan dan penerimaan BB1M kepada semua kedai buku dan institusi pengajian tinggi IPT seluruh negara. Kementerian Pendidikan Malaysia atau KPM telah melaksanakan proses pemantauan dari segi aspek penerimaan voucher buku 1 Malaysia oleh institusi pendidikan tinggi IPT. Penyimpanan, pengagihan kepada pelajar dan pengurusan rekod. Peringatan juga telah diberikan kepada pelajar bahawa penggunaan BB1M ini adalah untuk pembelian buku sahaja. Pemberian BB1M kepada semua pelajar adalah bagi meringankan beban perbelanjaan pembelian buku serta memupuk minat membaca dalam kalangan mereka. Polis sedang memantau pergerakan 3 lagi rakyat Malaysia anggota IS yang baru pulang dari Syria. Ketiga-tiga individu yang sudah dikenal pasti identiti mereka akan ditahan dalam tempoh terdekat. Bagaimanapun, sebarang tindakan pasukan polis perlu dirahsiakan bagi mengelak kebocoran maklumat. Definitely we are looking for them and then we know we are identify the spot, the horn and the place where they're likely to be, and there's no way that they can influence other people in the country because they are aware that the police is looking for them. When would Kepulangan ketiga-tiga individu terbabit diketahui menerusi bantuan polis antarabangsa Interpol. Dalam perkembangan sama, Datuk Dr. Wan Junaidi berkata nama individu yang disyaki terlibat dengan aktiviti pengganas akan dipanjangkan kepada pihak imigresen untuk disenarai hitam. Nama mereka kemudian dimasukkan ke dalam senarai syak bagi mengesan pergerakan di semua pintu masuk utama negara.
Dalam perkembangan lain, Datuk Dr. Wan Junaidi menyangkal dakwaan Ahli Parlimen Klang Charles Santiago bahawa pengenalan Akta Pencegahan Keganasan 2015 dan pengekalan Akta Hasutan ada kena-mengena dengan pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST. Datuk Dr. Wan Junaidi menyifatkan kenyataan Ahli Parlimen Kelang itu sebagai kurang cerdik dan meminta Charles membaca semula intipati kedua-dua akta tersebut. Dia baca undang-undang ni dulu sebelum mengkritik, sebelum mengatakan perkara-perkara ni. Ini nampak ahli parlimen tak baca buku. Tak baca undang-undang. Baca undang-undang tu dulu. Jadi dalam pandangan kita, saya berbincang daripada awal hingga akhir undang-undang ini. Mengetahui dia. Kita tak ada sebut pun soalan GST ni. Apa yang kita kata, orang yang memfitnah, yang melulu, orang-orang yang tidak bertanggungjawab menggunakan media sosial untuk mengkritik, memfitnah, mengatakan barang-barang yang tidak berasas di cyberspace. Ini yang kita nak tangani. Semalam, Charles membuat kenyataan di beberapa portal berita pro pembangkang dan menyamakan POTA serta Akta Hasutan dengan Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA. Jabatan Perikanan dan Kementerian Kesihatan diminta mencari langkah proaktif mengatasi fenomena Laut Merah yang melanda Labuan. Fenomena tersebut menyebabkan ikan laut dicemari dengan alga merah dan memberi kesan kepada manusia yang memakannya. Senator Datuk Yunus Kurus menegaskan tindakan perlu diambil segera berikutan 2 individu yang memakan ikan dihantar ke hospital akibat sesak nafas kemarin. Awal bulan ini terdapat fenomena air merah di Labuan, perairan Labuan. Tapi apa yang saya nak tekankan ialah supaya pihak tertentu, iaitu di Perikanan atau jabatan-jabatan yang lain, supaya memantau perkara ini supaya tidak berlaku mengakibatkan manusia termakan ikan-ikan yang boleh memudaratkan orang-orang kampung ataupun penduduk di Labuan. Beliau turut meminta jabatan berkaitan memaklumkan kepada orang ramai di Labuan supaya berhati-hati dengan fenomena tersebut. Fenomena Laut Merah mula dikesan sejak 2 minggu lalu. Sampel kerang yang dihantar ke Kota Kinabalu untuk dianalisis juga menunjukkan terdapat alga berbahaya. Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan ke-58 tahun 2015 Masihi akan bermula pada 20 hingga 25 April 2015 bersamaan 1 hingga 6 Rejab 1436 Hijri. Bertempat di Dewan Muktamar, Kompleks Pusat Islam, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur. Majlis akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Majlis penutupan dan penyampaian hadiah akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia. Perpaduan Nadi Transformasi Negara. Semua dijemput hadir bagi menghayati ayat-ayat suci Al-Quran. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama Nasional 8. Petronas menafikan laporan ia akan melaksana pemotongan gaji pekerja dan mengurangkan bilangan kaki tangannya. Perkara itu disahkan sendiri Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Wan Zulkifli Wan Arifin. Wasn't an accurate reporting. This is part of our cost optimization exercise with our service providers. Yeah. And essentially this we are looking at service providers that are providing us professionals. Professionals with the salary range of more than 20,000 ringgit right up to even hundreds of thousands of ringgit. Yeah? So there will be no salary cut for Petronas staff, including Petronas Carigali. Sebuah akhbar tempatan hari ini melaporkan kaki tangan Petronas Carigali diminta membuat pemotongan gaji 20% bermula 1 Mei ini bagi menghadapi situasi pasaran yang mencabar dengan kejatuhan harga minyak mentah global. Datuk Wan Zulkifli ditemui selepas sidang media Mesyuarat Agung Tahunan Petronas Dagangan Berhad PDB di Ibu Negara. Beliau memaklumkan PDB memperuntukkan perbelanjaan modal CAPEX sebanyak 500 juta ringgit tahun ini bagi pelan pertumbuhan kesehatan
keseluruhan termasuk penambahan stesen minyak baharu. 300 juta ringgit daripada perbelanjaan itu akan diguna bagi perniagaan runcit, manakala selebihnya bagi memperkukuh logistik dan terminal. Setakat hari ini, Petronas mempunyai 1,057 stesen dan bercadang untuk menambah 20 lagi stesen tahun ini. Perodua Myvi merangkul anugerah Frost & Sullivan sebagai kereta dengan nilai yang terbaik untuk wang bagi kategori enjin 1.3 liter ke atas. Ia diberi berdasarkan ukuran kuantitatif termasuk jumlah jualan dan harga model yang dijual pada 2014, alat ganti, penggunaan bahan api serta kos pemilikan. Menurut kenyataan yang dikeluarkan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Perodua, Datuk Aminah Rashid Saleh, anugerah itu merupakan pengiktirafan kepada Myvi serta menunjukkan komitmen keseluruhan syarikat untuk memberi nilai terbaik. Perodua telah menjual lebih 830,000 unit Myvi sejak dilancar pada 2005 dan kekal menjadi kenderaan pilihan pengguna negara ini. Naza Prestige Bikes Sdn Bhd mensasarkan 20 hingga 30% pertumbuhan jualan motosikal berkuasa besar tahun ini. Naib Presiden Bersekutu Naza World Two Wheel, Juan Chow Wee, berkata peningkatan jualan dipacu pengenalan model baharu Harley Davidson Street 750. Beliau yakin model baharu dengan harga kompetitif serendah RM62,888 itu mampu meningkatkan jualan keseluruhan syarikat. Justru pihaknya menyasarkan jualan 150 unit motor yang telah ditempah khas itu dan sumbangan 25% kepada jualan keseluruhan produk Harley tahun ini. Harley Davidson Street 750 menjadi model terkini yang menyertai barisan Dark Custom Harley Davidson yang membantu menjadikan jenama itu sebagai yang terlaris dalam kalangan belia di Amerika Syarikat sejak 6 tahun lalu. Selepas lebih sebulan bersama Persatuan Badminton Malaysia BAM, Morten Frost sudah pun mengenal pasti beberapa perkara yang tidak lagi sesuai dilakukan BAM. Antaranya sesi pemilihan pemain ke kejohanan Piala Sudirman dan Tamasya Sukansi pada Mei dan Jun depan. Walaupun kurang bersetuju dengan konsep pemilihan pemain ketika ini, Frost berfikiran positif sambil tidak mahu mengatasi keputusan yang telah dibuat pengurusan sebelum kehadirannya. Seramai 21 pemain dipanggil menjalani ujian pemilihan bagi merebut 4 slot, iaitu 2 perseorangan lelaki dan 2 perseorangan wanita. We will then take a few days before we make the final decision. We have until the 27th to make the team for Sudirman Cup, and the SEA Games team is like an ongoing thing. We can keep making changes until the very last minute. So. Namun lain pula pendapat pemain dari kelab profesional MUA CTBC Muhammad Arif Abdul Latif yang bersetuju dengan konsep terbuka itu. Ini kerana peluang sama rata diberikan kepada semua pemain bagi mewakili negara. Seleksi hari ni bagi saya macam ni fair lah sebab everybody pun semua pemain kan. So bagi saya happy yang diorang panggil saya and be fair untuk semua players dan panggil semua pun main sekali. 2 tahun lalu ketika di halaman sendiri skuad badminton negara terkandas awal di peringkat kumpulan. Piala Sudirman edisi kali ini akan berlangsung dari 10 hingga 17 Mei di Dongguan, China. Manakala Sukan C ke-28 dari 5 hingga 16 Jun di Singapura. Skuad Harimau Muda A bakal berdepan tugas berat untuk memburu slot separuh akhir Sukan C 2015 di Singapura apabila diundi bersama juara bertahan Thailand dan Vietnam. Berdasarkan pertemuan terbaru dengan kedua pasukan itu, laluan skuad bimbingan Dato' Ong Kim Zui untuk mengulangi pencapaian pinggan emas pada edisi 2009 dan 2011 cukup berliku. Selain Malaysia, Thailand dan Vietnam, kumpulan B turut disertai oleh Laos, Brunei dan Timor Leste. Manakala tuan rumah Singapura diundi dalam kumpulan A bersama Indonesia, Myanmar, Kemboja dan Filipina. Undian berlangsung di Auditorium Sports SG Hub Sukan Singapura hari ini. Sejarah pertemuan Malaysia-Thailand menyaksikan Thailand mengatasi Malaysia dengan agregat 4-3 untuk menjuarai Piala AFF Suzuki 2014
manakala skuad negara tewas 1-2 kepada Vietnam dalam kumpulan 1 pusingan kelayakan Piala AFC 2016 bawah 23 tahun bulan lepas. Pada sukan si lepas di Myanmar 2013, Malaysia pulang dengan tangan kosong selepas kalah 1-2 kepada Singapura pada perlawanan penentuan pingat gangsa. Sukan si Singapura akan bermula 5 hingga 16 Jun ini. Impian pengendali skuad kebangsaan Dolah Saleh untuk bersama pemainnya lebih lama dalam kem latihan pusat berbanding sebelum ini menjadi kenyataan. Pemain skuad senior kini akan menyertai latihan pusat sekurang-kurangnya 10 hari sebelum menghadapi mana-mana aksi persahabatan. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin mengesahkan perkara itu dan disambut baik pengendali kebangsaan Dolah Saleh. Sebelum ni ruangannya hanya 4-5 hari, jadi ini lebih daripada 10 hari. Saya rasa ini yang paling terbaik kerana jadual Liga Malaysia kita di mana tahun ini pun kita bermula agak lewat sikit dan juga memberi ruang untuk pasukan kebangsaan. Ini yang terbaik lah saya rasa untuk kita buat dan rasanya tiada pindaan lagi selepas ni. Dan surat pindahan ni akan kita keluarkan mungkin dalam 1 hari atau 2 hari lagi, mungkin besok. Jadual Liga Tempatan turut lebih padat terutama ketika puasa dan bulan Ogos nanti berikutan perubahan yang dilakukan untuk memberi lebih ruang kepada Harimau Melaya. Kem latihan pusat pertama akan berlangsung dari 17 Mei hingga 17 Jun sebagai persiapan berdepan Tottenham Hotspur sementara 17 Julai hingga 25 Julai untuk bertemu Liverpool. Selepas itu Harimau Melaya akan sekali lagi berkampung untuk tempoh hampir sebulan bagi persiapan menentang UAE dan Arab Saudi sebelum ke Timor Leste pada Oktober dan seterusnya ke Palestin dan UAE bermula 1 November hingga 8 November. Ditanya mengenai Stadium Nasional Bukit Jalil yang bakal digunakan untuk aksi persahabatan antarabangsa kelak, Hamidin berkata tinjauan pertama telah dilakukan sebelum ini dan pihaknya akan melakukan tinjauan sekali lagi awal bulan depan. Persatuan Bola Sepak Angkatan Tentera Malaysia PBATM menolak kenyataan pengendali The Gladiators P. Satyanathan yang menganggap pengurusan persatuan itu tidak profesional. Pengurusan sekali lagi menegaskan hanya merehatkan dan bukan memecat B. Satyanathan. Jelas timbalan Presiden PBATM, Major General Datuk Mazlan Kasab, B. Satyanathan direhatkan untuk satu tempoh yang ditetapkan. Bagaimanapun, beliau tidak mendedahkan alasan di sebalik keputusan tersebut. Malah, PBATM tidak bercadang untuk memecat B. Satyanathan kerana beliau mempunyai kontrak bersama The Gladiators sehingga hujung tahun ini. Kami melantik Encik Syarin Majid untuk menjadi coach buat sementara waktu. Jadi istilah yang kami ambil ni adalah merehatkan pada sesuatu tempoh yang kami akan maklumkan. We didn't sack him. Kita rehatkan. Maka dia perlu datang untuk bekerja, melihat dan banyak yang perkara yang boleh dia sumbangkan terhadap tim ATM. PBATM juga akan mengeluarkan surat kepada B. Satyanathan seperti yang diminta pengendali berusia 56 tahun itu. Mengulas tentang status pemain, setakat ini tiada perubahan pemain sama ada yang akan meninggalkan skuad ATM ataupun dibawa masuk. Pengurusan The Gladiators memutuskan untuk merehatkan B. Satyanathan semalam selepas prestasi hambar pasukan itu di dalam saingan Liga Super. Juara Liga Perdana 2012 itu hanya meraih 4 mata selepas 7 perlawanan dan menghuni kedudukan ke-11 Liga. Johor Darul Takzim JDT menampilkan aksi bertenaga untuk menewaskan Kichi SC 2-0 pada saingan kumpulan F Piala AFC di Stadium Larkin malam semalam. Kemenangan itu meletakkan JDT di tangga teratas Liga mengatasi Kichi SC di tempat kedua dengan 7 mata. Pada aksi di laman sendiri itu, JDT lebih banyak mengasak pintu gol lawan sejak awal permainan. Usaha mereka berhasil apabila gol pertama pasukan kendalian Boyan Hodak itu hadir pada minit ke-17 menerusi pemain import Luciano Figueroa yang berjaya menyempurnakan hantaran leret ketua pasukan Safiq Rahim. Loh Kuan Yi hampir menjaringkan gol penyamaan pada minit ke-22 namun percubaan beliau dari sepakan jarak jauh berjaya dihalang penjaga gol JDT Muhammad Isham Tarmizi Roslan. Safiq terus bertindak cemerlang apabila menjaringkan gol kedua skuad Harimau Selatan melalui sepakan penalti pada minit ke-42 selepas pertahanan lawan menjatuhkan S. Kunalen dalam kotak penalti. Bersambung babak kedua, JDT dan Kichi SC saling berbalas serangan namun kedua-dua pasukan buntu menjaringkan gol. JDT akan bertemu East Bengal di tempat lawan pada 28 April ini. Ski air yang kembali tersenarai pada tamasya
ke-28 di Singapura nanti dilihat lubuk emas buat kontingen Malaysia. Keyakinan itu disuarakan penyumbang pingat perak Sukan SEA ke-27 Alex Yung yang menyifatkan pasukan kali ini lebih mantap. Pemenang pingat perak acara slalom Sukan SEA 2011 Alex Yung menjelaskan persiapan menjelang sukan dui tahunan itu bagaimanapun sedikit terjejas berikutan kecederaan lutut yang dialaminya. This next month is very important. You know, I got 6 weeks basically to prepare properly. But it's difficult lah because I also still have to work lah, day job, you know. So if I don't have any more problems with the knee, I hope I can get into some good form. And then it's possible. Namun bekas pemandu F1 itu tetap optimis mampu pulih sepenuhnya dan muncul salah seorang penyumbang pingat emas buat negara biarpun menyedari bakal menerima tantangan sengit terutama dari Indonesia. Singapore got yes, there's one from Singapore, there's one from Thailand actually, but they're not quite as strong yet. They're strong in wakeboarding, not so much water skiing. Selain Alex, atlet lain yang dilihat berpotensi menyumbang pingat di Singapura termasuklah pemenang emas berganda acara Tricks Wanita dan acara keseluruhan Aliyah Yung. Pasukan negara akan mengambil bahagian dalam kejohanan ski air dan papan luncur antarabangsa IWWF di Langkawi dari 1 hingga 3 Mei ini sebelum ke Singapura. Alex ditemui di Wisma Radio Angkasa Puri selepas menjadi tetamu Trax FM. Baiklah, kita tinggalkan perkembangan sukan. Bukan mudah sebenarnya untuk memilih pelawak yang mampu membuat lawak di depan penonton secara langsung berbanding rakaman di televisyen. Dan atas faktor itulah, siri Lawak Keda 2015 menampilkan lebih ramai stand-up comedian. Berdasarkan pilihan peminat, persembahan komedi kali ini dibarisi pelawak berbeza. Kumpulan Boceh antara yang bakal menggegarkan pentas Istana Budaya bermula esok. Dengan format berbeza, pementasan Lawak Keda 2015 turut disertai pelawak Haris Iskandar, Aflin Shauki, Douglas Lim dan pendatang baharu Reza Mukmin. Selaku pengarah persembahan dan penerbit, Hans Isaac mengetengahkan pelawak baharu hasil daripada maklum balas orang ramai. Lebih 70% yang ditemui memilih kumpulan Boceh untuk membuat persembahan pada pementasan kali keempat. Boceh menjadi pilihan ramai kerana lawak yang ditonjolkan lebih dekat dengan masyarakat. Kita tak tetapkan tema, tapi kita akan cuba dapatkanlah macam idea-idea yang fresh, idea-idea yang dekat dengan masyarakat. InsyaAllah itu sebenarnya adalah permainan Boceh yang free concept dan dekat dengan masyarakat, senang masyarakat faham. Ada tambah? Mungkin kita akan lebih kepada urban style sebab majoriti yang datang tengok Lawak Keda ni adalah orang-orang yang urban. So kita akan mixkan insyaAllah yang ala-ala kepada masyarakat dengan urban style. Selain itu, Hans juga mengingatkan pelawak sentiasa mencari bahan segar dan tidak pernah digunakan sebelum ini. Yang pastinya, insyaAllah saya akan sediakan idea-idea yang barulah sebab saya pun baru, fresh. Saya lebih pada observation, saya punya style. Observation, wordplay dan mostly observation lah. Lawak Keda 2015 akan dipentaskan di panggung Sari Istana Budaya bermula esok hingga 19 April. Untuk maklumat lanjut tentang pembelian tiket, anda boleh menghubungi talian 0342532241 atau laman sesawang tiket2u.biz. Baiklah, Nasional 8 berakhir di sini dan menyusul seketika nanti. Selepas ini, Best 510. Edisi 9 malam bersama Syuhaida Arifin. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam satu Malaysia. Teruskan, Syuhaida.